Bagi thumbs up sikit. Oh, dah bagi dah pun. Okey, baik. Untuk Dengan- peserta ketiga. Dengan tajuk Institusi Raja Lambang Kedaulatan Negara. Dipersilakan Hanif Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Harapan Baharu. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis Merpati Dua Sejoli. Yang terhormat Kanong Kehakiman, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, dan tidak dilupakan adik-adik saudara-saudari warga Politek Nilai yang saya rahmati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, saudara-saudari, ajak rakan-rakan yang masih berada di luar dewan melalui apa cara sekalipun yang tengah bersemiul dengan Wani Hasrita, Tajul, Ismail Izani, Aiman Tino dan seumpama yang tengah kiki challenge di luar masuk ke dalam untuk saya pinjam 15 minit untuk berbicara satu topik yang agak berat, institusi Raja Lambang Kedaulatan Negara, tapi saya cuba untuk memudahkan saudara-saudari adik-adik seperti mana kita bermain PUBG di talian online. Saudara dan saudari sekalian, institusi Raja Lambang Kedaulatan Negara, apakah maksud yang tersurat maupun yang tersirat di sebalik frasa topik pidato saya ini? Saudara-saudari, kalau kita mengamati konsep institusi raja itu sendiri seperti mana yang diutarakan oleh Profesor Datuk Dr. Ramlah Adam, tokoh sejarawan negara, menyatakan ia merupakan satu organisasi maupun badan yang mengamalkan sistem pentadbiran dan pemerintahan kesultanan dari dahulu sehingga sekarang. Dan ini ia bertapak di bawah susul galau hierarki yang cukup ampuh melalui majlis raja-raja, diikuti dengan yang di-Pertuan Agong, hatta ke setiap negeri di Malaysia sekalipun melalui sultan dan raja-raja Melayu. Justru ia menggambarkan betapa pentingnya institusi raja ini sebagai lambang ketuanan, ketertinggian pemerintahan di dalam negara kita Malaysia. Ini yang akan saya berbicarakan seperti apa yang telah dicatatkan oleh Ibnu Battuta, saudara dan saudari sekalian. Bagaimana sistem Raja Melayu ini telah lama bertapak pada dinasti Yunan, Champa, Sriwijaya, Majapahit, hatta Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi susuk galuh kepada negara kita Malaysia sehingga hari ini, tuan-tuan. Saudara dan saudari, adik-adik sekalian, sebelum kita berlarian dengan lebih lanjut, kita selusuri dahulu bagaimana evolusi perubahan sistem institusi raja ini di Malaysia. Dimulai dengan sistem feudal, bagaimana raja ini mempunyai kemutlakan yang jelas terhadap harta di negara. Kemudian evolusinya beralih kepada sistem monarki, bahawa raja mempunyai kuasa mutlak dari segi aspek ekonomi, politik dan sosial. Hatta di dalam negara kita Malaysia, kita telah mengalami dua pindaan perlembagaan pada tahun 1984 sekali, 1994 sekali, yang menelusuri sejarah raja berperlembagaan. Maksudnya, setiap tindak tanduk institusi raja di dalam negara kita berpaksikan kepada keluhuran dan ketertinggian perlembagaan Malaysia. Semuanya dikodifikasikan di dalam perlembagaan persekutuan kita, hadirin dan hadirat tuan-tuan sekalian. Dan di samping evolusi ini, tuan-tuan, kalau kita mengamati dengan lebih lanjut bagaimana sejarah rencamnya institusi raja ini, ia penuh berliku. Ia melalui satu sejarah yang penuh cabaran, namun hakikat solidariti yang kukuh antara rakyat dan raja. Bagaimana semua ancaman, rencam dan cabaran ini kita atasi satu persatu. Bermula daripada perjanjian Inggeris Belanda 1824, diikuti dengan perjanjian Pangko 1924 campur tangan dan seumpama, hatta tertubuhlah Majlis Persidangan Raja-Raja Melayu Durba pada tahun 1896, sehingga kepada yang terakhir, bagaimana gagasan Malayan Union, suatu sistem yang cuba diperkotak-katikkan oleh Inggeris untuk merencamkan institusi raja kita. Namun rakyat dan raja berpisah tiada, irama dan lagu, kertas dan juga dakwah, tuan-tuan puan. Solidariti inilah yang masih mengekal
dan menghijaukan institusi raja di dalam negara kita, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, saya akan berbicara 3 aspek yang mudah ke hadapan adik-adik saudara saya sekalian. Saya bermula dengan aspek politik, disusuli dengan aspek ekonomi, dan yang ketiga aspek sosial. Sejauh mana sumbangan dan fungsi institusi raja ini berperanan untuk menjadi lambang kedaulatan negara kita Malaysia. Pertama, raja, institusi raja sebagai ketua negara. Seperti mana yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 32. Institusi raja iaitu yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara kita. Dan bagaimana juga perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi Malaysia. Maka ketua negara yang di-Pertuan Agong sebagai institusi raja memainkan peranan sebagai ketua agama, menjaga kesucian, keharmonian dan kemakmuran agama Islam, hatta agama-agama lain, hatta masyarakat yang bukan beragama Islam sekalipun tetap terpelihara demi kedaulatan negara kita, tuan-tuan. Kedua, dalam aspek politik kita melihat bidang kuasa ketua eksekutif persekutuan seperti yang dinyatakan dalam perkara 39 Perlembagaan Persekutuan, tuan-tuan. Yang di-Pertuan Agong selaku ketua eksekutif persekutuan, namun diselitkan dengan perkara 41, iaitu bagaimana ia bertindak di atas nasihat eksekutif yang amat berhormat Perdana Menteri dan jemaah menteri. Begitu juga di atas kuasa prerogatif. Di sebalik kuasa bertindak mengikut nasihat menteri, kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong di atas 3 dan 4 perkara utama, iaitu melantik Perdana Menteri, iaitu bersetuju ataupun tidak untuk membubarkan parlimen, memanggil persidangan raja-raja bagi membincangkan isu-isu yang terkini dan yang kita rencam dalam negara kita, dan yang keempat, untuk memanggil mana-mana pihak tertentu tanpa persetujuan jemaah menteri bagi membentuk suatu undang-undang yang bersesuaian di dalam negara kita, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, dalam aspek ekonomi, bagaimana saya nak menceritakan kepada saudara-saudari. Jika dahulu, peranan raja-raja dalam sistem feudalisme dan juga monarki yang begitu aktif dalam pelaksanaan ekonomi, sekarang secara tersirat dalam bidang ekonomi melalui pelantikan diplomat Malaysia dan melalui penerimaan diplomat asing, kuasa secara eksplisit yang di-Pertuan Agong untuk memainkan peranan bagi kemakmuran ekonomi di dalam negara kita Malaysia sentiasa makmur dan menjadi pemangkin ataupun pengimbal di atas kemakmuran ekonomi inilah, di atas nasihat kepada jemaah menteri dan seumpama, tuan-tuan. Yang ketiga, dalam aspek sosial, tuan-tuan, fungsi pengampunan yang terdapat pada yang di-Pertuan Agong dalam institusi raja ini amat besar, tuan-tuan. Seperti yang termaktub di dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, kuasa yang di-Pertuan Agong mampu untuk mengampunkan pesalah jenayah di dalam negara kita, hatta menangguhkan kesalahan jenayah berdasarkan di atas rekod pengampunan yang dibawa ke hadapan yang di-Pertuan Agong. Dan yang seterusnya, bagaimana dalam aspek sosial yang di-Pertuan Agong dalam konteks institusi raja ini, tuan-tuan, mempunyai peranan dari segi sumber penghormatan dan kebesaran, dari segi penganugerahan darjah kehormat terhadap sama ada rakyat Malaysia maupun rakyat luar negara, tuan-tuan. Dalam 3 aspek ini kita telusuri bagaimana dalam aspek undang-undang sekalipun. Fungsi perundangan institusi raja yang di-Pertuan Agong ini bagaimana perkara 44 Perlembagaan Persekutuan, iaitu baginda sebagai komponen parlimen berkenan baginda di atas gazet warta undang-undang pada sesebuah negara. Dan juga fungsi kehakiman bagaimana perkara 122(B) Perlembagaan Persekutuan, peranan yang di-Pertuan Agong untuk melantik ketua-ketua hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, hatta mahkamah tinggi di Malaysia yang mempunyai peranan bagi kestabilan sistem perundangan dan juga kehakiman. Dan yang terakhir dalam fungsi sebagai peranan pada bidang ketenteraan yang menjadi suatu langkah untuk kedaulatan dan keharmonian keamanan negara. Ketua ketenteraan adalah yang di-Pertuan Agong sebagaimana diperuntukkan di bawah perkara 41 Perlembagaan Persekutuan, di mana ketua yang di-Pertuan Agong mengepalai Angkatan Tentera Malaysia dan pasukan-pasukan keamanan bersenjata di dalam negara Malaysia. Maka tidak heranlah sumpah taat serta diraja tetap diberikan kepada institusi diraja, khususnya yang di-Pertuan Agong, raja dan sultan-sultan di setiap negeri, tuan-tuan sekalian. Kemudian
pada aspek dan bidang keistimewaan institusi raja di Malaysia ini, tuan-tuan. Kalau kita khawatir bahawa institusi diraja ini hendak dihapuskan, kita kena ingat satu perkara yang termaktub di bawah perkara 63/5 Perlembagaan Persekutuan. Mana-mana prosiding parlimen yang dilakukan oleh ahli-ahli parlimen langsung tidak boleh mengusulkan sebarang isu ataupun usul sekalipun yang memperlekehkan ataupun menghapuskan kuasa institusi raja. Ini keistimewaan yang paling penting yang harus kita ingat di dalam prosiding parlimen. Dan juga bagaimana kuasa seterusnya, bagaimana pihak yang hendak menentang yang di-Pertuan Agong kalau anda kata ia berlaku di dalam negara kita. Seksyen 121 Kanun Keseksaan memperuntukkan hukuman mati bagi siapa yang mempunyai niat ataupun perancangan bagi berperang dengan yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Inilah gambaran kepada kita bagaimana institusi raja di dalam negara kita Malaysia masih lagi tetap ampuh kita pertahankan berdasarkan peruntukan undang-undang yang sedia ada di dalam negara kita, demi untuk kita menggambarkan bahawa institusi raja ini lambang kedaulatan negara, tuan-tuan. Dan yang terakhir, saya akan memasuki suatu dimensi bagaimana mutakhir ini dengan ledakan teknologi maklumat dan kecanggihan sistem media sosial di internet dan seumpama, fungsi dan juga tindak tanduk rakyat yang kadang-kadang amat mencabar peranan dan institusi diraja ini. Bagaimana tindakan menghina institusi diraja adalah suatu perkara yang amat sensitif dan sedih untuk kita dengar. Dan bagaimana kalau kita hendak menggembleng sejarah peradaban dunia, undang-undang yang khusus dinamakan sebagai Lese Majeste yang diawalkan di negara-negara jiran kita di Thailand, di Kemboja dan di negara-negara Jepun dan juga United Kingdom mempunyai satu pengkhususan untuk mengekang penghinaan terhadap institusi raja. Namun inilah isu yang kita berhadapan dengan dilema. Apakah akta yang terkandung di dalam negara kita sedia ada, akta hasutan, akta komunikasi dan multimedia 1998, kanun keseksaan juga pindaan perlembagaan persekutuan, mampukah kita untuk membendung anasir-anasir penghinaan terhadap institusi raja? Bertentangan dengan apa yang telah cuba diketengahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Lui Vui Kong untuk memperkenalkan satu akta yang khusus terhadap institusi diraja. Namun pandangan ini berbeza pandangan dengan bekas nasihat sosio budaya negara Tan Sri Dr. Rais Yatim yang mengatakan bahawa penguatkuasaan undang-undang kita yang sedia ada yang patut kita perkasakan demi menjaga keharmonian dan kehormatan institusi raja berbanding dengan kita hendak membuatkan satu akta yang khusus konsep Lese Majeste yang sedia ada pada hari ini, tuan-tuan. Kemudian seterusnya, tuan-tuan, ibarat pepatah kata orang tua-tua dan bidalan, ular tidak akan menjadi naga, tuan-tuan. Biawak tidak akan menjadi buaya. Tapi kita yang muda pasti akan menjadi tua. Justru kita peranan adik-adik saudara-saudari yang masih muda ini, kita harus bersatu hati, bermuafakat dan kuat untuk memperkasakan institusi diraja demi swadaya kita untuk mendaulatkan institusi diraja ini sebagai suatu kedaulatan negara yang begitu cantik, menarik, tertarik, debum, hatta tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana negara sekalipun. Sekian, terima kasih. Saya buka soalan kepada yang terhormat panel hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Baru. Saudara Hanif bin Osman, saudara telah pun memilih tajuk institusi raja lambang kedaulatan negara. Dan saudara telah pun mengupas berhubung dengan apa yang diperkisahkan dalam tajuk saudara. Bolehkah saudara, bagi saya ada saudara nyatakan sedikit tadi peranan rakyat, khasnya kita berdepan dengan golongan muda pada hari ini, pelajar-pelajar di Politeknik Nilai, beri tepukan pada anda semua. Bagaimanakah kita tahu bahawa sebenarnya dalam prinsip kedua rukun negara menekankan iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Bolehkah anda kupas tentang prinsip kedua rukun negara itu dengan peranan rakyat? Peranan rakyat bagi memperkasakan semangat dan perasaan cintakan institusi raja. Silakan. Terima kasih Tuan Badarudin.
yang dimaklumkan hadir dari Putrajaya pada pagi yang berbahagia ini. Soalan Tuan Badarudin berkisahkan bagaimana peranan rakyat untuk mengagungkan institusi raja berdasarkan kepada konsep kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, terutamanya golongan generasi Y, adik-adik saudara-saudari warga Politek Nilai pada hari ini, dan amnya seluruh generasi muda di Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, konsep rukun negara yang kita sentiasa perkasakan ini yang akan kita titik beratkan setiap program-program dan agenda kerajaan. Kerana generasi Y kita tidak boleh samakan dengan generasi Z, generasi X, generasi Alpha dan seumpama yang dahulu mereka melalui zaman pra-kemerdekaan sehingga kepada zaman kemerdekaan, zaman pengisian kemerdekaan sekarang ini. Namun anak-anak muda sekarang ini lebih untuk merasai generasi ataupun media pengisian kemerdekaan. Pemahaman anak-anak muda harus diperkasakan. Bagaimana kesetiaan kepada raja dan negara kita bertunjangkan di atas apa jua peruntukan yang ada. Sama ada dalam aspek sosial, hatta aspek agama sekalipun. Dengan izin saya petik, kulillahumma malikal mulki tu'tal mulka man tasha. Bagaimana hendaklah kamu memahami dan hendaklah kamu mematuhi apa jua yang telah dilantik sebagai malik, iaitu penguasa ataupun ketua dalam mana-mana negara sekalipun. Kesetiaan ini berpaksikan kepada siapa kerajaan yang memerintah. Walaupun terdapat pelbagai dergama, iaitu pelbagai fitnah, pelbagai ancaman, pelbagai kata-kata yang membawang pada istilah yang popular pada masa ini, kita jangan cepat melatah, tuan-tuan dan puan-puan. Seharusnya kita periksa adakah betul kesalihan maklumat tersebut benar ataupun tidak untuk mencemuh dan ataupun untuk menghina institusi raja kita. Kepercayaan kita tetap kepada raja dan negara. Dalam aspek pemerintahan kita buat berbagai program untuk kita perkasakan demi untuk prinsip rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Rakyat dan raja berpisah tiada. Walaupun had umur kita melangkau pelbagai dekad sekalipun, percayalah, kesetiaan kepada raja dan negara kekal menghijau. Bak kata istilah Inggeris, everlasting forever. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada